Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam perpaduan, salam Ramadan yang ke-16. Selamat bertemu kembali dalam CDL Hands-on Online Session PGB bagi siri yang ke-30. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita akan bersama lagi dengan insan hebat untuk buat perkongsian dengan kita. Okay? Jadi sebelum kita memulakan majlis ataupun mulakan program kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syahrir bin Osman daripada SK Seri Samudra Manjung Perak yang diamanahkan untuk menjadi moderator pada petang ini bersama dengan insan hebat daripada Sabah pada petang ini yang begitu banyak pengalaman, iaitu Puan Hilina binti Lawrence Lampangok. Ya, betul lah sebutannya. Minta maaf kalau salah. Betul. Okey, daripada SK Pekan Keningau Sabah. Dan Alhamdulillah kita bersama lagi petang ini seperti minggu-minggu sebelum ini untuk bersama menimba ilmu ataupun berkongsi, mendapatkan perkongsian daripada rakan-rakan kita daripada sekolah-sekolah lain, daripada institusi lain untuk kita dapatkan ilmu-ilmu ataupun perkongsian yang boleh memberikan manfaat kepada kita, ya, yang boleh kita guna pakai sebagai perkongsian di sekolah masing-masing. Dan hari ini kita bertuah sebab kita akan bersama dengan Puan Helena yang akan membentangkan tajuknya program Gempur Bantu Baca, okay? PGBB. Macam mana kita akan dapatkan kejap lagi daripada Puan Helena sendiri. Dan uh, saya nak kongsikan sedikit tentang Puan Helena yang merupakan uh, seorang lulusan ijazah sarjana muda TESOL, kemudian merupakan juga pemegang bagi Master in Management and Educational Leadership dan mendapat diploma bagi MPKL. Rasanya sama dengan saya ni, mula posting pada 2015, ya. 2015 sama dengan saya lah posting. Rasanya kalau 2015 ni 2013 rasanya dapat habis 2013 Puan Helena habis MPKL. Kalau tak silap lah. Sebab saya habis 2013, 2015 tu mula posting, ya. 2 tahun selepas Ya, tu. ya Sama betul ya? Tuan. Ya, sama ya. Rasanya betul, ya betul Ya. Tuan. Mungkin Okey, sama. sama ya. NPKL Dan 2013 ya. tiba-tiba, ialah sama ya. Dan Puan Helena pernah berkhidmat di SK, posting yang pertama di SK Monsok Tengah Tambunan pada 1990. Lama dah, perkhidmatan 33 tahun, ya. Perkhidmat lebih pada 33 tahun. Kemudian di SK Tuari Taut Keningau, ya, sebagai guru penolong pada 1990 hingga 2007. Kemudian SK Penangatan Keningau sebagai guru penolong kanan sehingga 2013. Dulu penekanan satu. Kemudian berkhidmat di PPD daerah Keningau, ya, sebagai ketua unit kajian kemasyarakatan sebelum menjadi guru besar di SK Bunang Sok Keningau pada 2015 hingga 2016. Dan sekarang berada di SK Pekan Keningau sejak 2016 sehingga sekarang. Lama tu, ya. Berkhidmat di sebuah sekolah yang lama kalau tempoh dalam 7 tahun lebih kurang. Jadi banyaklah yang kita akan dapat hari ini daripada Puan Helena, ya, bagaimana program Gempur Bantu Baca yang akan dikongsikan pada petang ini untuk kita dapatkan input-input dan seterusnya mungkin kita boleh apply di sekolah masing-masing sebagai perkongsian nanti, dan kita boleh juga bertanya. Kita ada platform untuk bertanya. Kita boleh tanya di bahagian chat untuk dapatkan apa-apa input daripada Puan Helena sendiri, ya. Jadi saya rasa tak perlulah saya bercakap panjang sebab kita nak dapatkan banyak lagi tips-tips ataupun perkongsian daripada Puan Helena sendiri, Guru Besar SK Pekan
Keningau untuk perkongsian pada petang ini. Jadi saya teruskan kepada Puan Helena. Dah bersedia? Okey Tuan, Okey, saya silakan. cuba Tuan. Okey, jadi terima kasih Tuan Moderator. Salam perkenalan ya, walaupun di laluan maya ini sahaja ya. Jadi selamat petang dan salam damai, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tidak lupa juga salam Ramadan kepada semua rakan-rakan pendidik Muslim di seluruh Malaysia ya. Jadi pertama sekali saya ingin juga merakamkan rasa terima kasih kepada pihak IAB yang telah memberi saya peluang lah untuk hadir melalui laluan ini untuk berkongsi ilmu lah amalan baik sekolah saya ya, dan melalui laluan CDL hands on session pada petang hari ini. Saya kongsikan dulu ya Tuan. Okey. Sebenarnya program kita yang kita akan kongsikan sebagai perkongsian amalan baik pada petang ini ya bukanlah suatu yang saya kira baru dan luar biasa ya Tuan. Ini lebih kepada improvisasi kaedah sedia ada ya, kaedah sedia ada. Jadi kita namakan dia, kita jenamakan dia program Gempur Bantu Baca ya. Jadi kenapa dikatakan gempur nanti saya akan jelaskan lah ya. Sebelum saya mulakan, saya suka juga untuk berkongsi sedikit profil sekolah saya. Okey, SK Pekan Keningau ini, daerah Keningau ini sebenarnya berada di bahagian pedalaman negeri Sabah. Dan lokasi SK Pekan Keningau ini adalah terletak di tengah bandar. Tengah bandar daerah Keningau sendiri. Bersebelahan dengan pejabat sektor pembelajaran lah PPD Keningau. Sekolah kita ini adalah sekolah grade A dengan keluasan lebih kurang 5.7 ekar atau 2.31 hektar lah ya. Kita melaksanakan sesi pembelajaran 2 sidang bagi enrollment murid seramai untuk tahun ini seramai 865 dengan prasekolah penuh 100 orang, murid perdana 765 lah. Ini bagi data enrollment pada tahun ini lah. Guru kita kita mempunyai 60 orang guru termasuk guru besar, bilangan AKP PPM seramai 7 orang dan staf swasta kita dalam kalangan cleaners dan security ada 9 orang lah keseluruhannya. Okey. Itu sedikit gambaran lah tentang sekolah kita ya. Saya terus kepada program inilah Tuan ya. Tuan dan puan yang saya hormati sekalian yang berada di sidang maya lah. Kenapa kita mengambil program ini untuk dilaksanakan dan pada hari ini kita berkongsi ilmu tentang program ini dan bagaimana dia memberi keberkesanan lah kepada murid sasaran kita ya. Jadi program Gempur Bantu Baca atau kita singkatkan PGBB. Okey. Kita bermula daripada mula-mula kita melihat kepada senario bilangan ataupun masa kita masuk ke kelas kita dapati ada ramai murid ya pada tahun lepas, pada awal tahun lepas yang berada di tahun 4 dalam sesi pembelajaran bermula Mac tahun lepas itu kita dapati ada ramai murid ya yang masih mengalami isu membaca ya, kemahiran membaca itu. Malah membaca asas, termasuklah ada segelintir murid yang kita dapati tidak mengenal huruf ya. Jadi bila saya sendiri ya duduk bersama murid itu ya dan meminta supaya murid itu sebut satu-satu huruf, dia gagal ya untuk menyebut. Jadi saya nampak sini isu ini amat kritikal lah karena perlu dipulihkan sebab murid ini sudah berada di tahun 4. Jadi melihat kepada keadaan itu, makanya saya membawa Ketua Panitia Bahasa
Melayu itu untuk berbincang tentang isu inilah. Jadi kami cuba mendapatkan data daripada semua guru-guru subjek tentang guru subjek BM ya daripada tahun 3, tahun 4, 5 dan 6 mengenai dengan murid yang belum menguasai kemahiran membaca itu ya. Jadi membaca asas tuh. Jadi kita dapati ya tahun 3 pada ketika itu seramai 139 orang murid, 38 orang murid ini belum menguasai ya kemahiran membaca asas. Manakala di tahun 4 seramai 35 orang daripada 131 orang ya. Kemudian tahun 5 seramai 17 orang murid, manakala tahun 6 7 orang murid ya. Jadi kami cuba melihat puncak isu ya. Sebab daripada tahun 3, 4, 5, 6 seramai 514 orang murid keseluruhan di sana. 97 orang ini belum menguasai kemahiran asas. Ada dalam kalangan murid ini juga yang agak kritikal belum mengenal huruf pun walaupun sudah berada di tahun 3 dan tahun 4. Ya, jadi ini sesuatu yang amat kritikal bagi saya untuk perlu dipulihkan. Jadi kita melihat kepada latar belakang mula sekolah murid ya. Adakah ini disebabkan oleh kesan daripada PKP ya yang berlaku pada 2020. Jadi kita melihat balik sejarah persekolahan murid lah. Jadi murid tahun 3 pada tahun lepas ya sebenarnya mereka ini memulakan sesi persekolahan prasekolah 6 tahun pada tahun 2020 ya. Kemudian apa yang berlaku pada tahun itu bermulanya PKP dan pembelajaran secara PDPR ya, tidak bersemuka di sekolah selama 2 tahun. Jadi apabila 2 tahun itu maksudnya 2 tahun setengah ya, apabila kita masuk pada tahun 2022 kita sudah mula bersemuka tapi masih dalam belum berjalan lancar seperti yang sepatutnya lah, masih dalam keadaan norma baru tuh ya. Jadi kita melihat murid yang sepatutnya bersekolah prasekolah pada 2020 itu tidak dapat melalui tahun persekolahan prasekolah tahun 1 2021 begitu juga tahun 2 separuh itu masih lagi secara PDPR dan penggiliran ya. Kemudian begitu juga murid tahun 4 ya pada tahun tersebut bermula 2020 berada di tahun 1 dan seterusnya pada tahun 2023 terus sudah tahun 4 ya, duduk tahun 4 ya. Begitu juga tahun 5 pada 2020 berada di tahun 2 ya, manakala tahun 23 terus pergi tahun 5. Bagi murid tahun 6 pada 2020 sepatutnya berada di tahun 3. Jadi pembimbingan secara bersemuka itu tidak berlaku selama 2 tahun, 2 tahun setengah lah ya. Sehingga pada 2023 sepenuhnya lah ya, dan terus berada di tahun 6. Oke. Jadi kita daripada sini ya kita membuat satu rumusan lah ya, rumusan bahwa PKP memang sangat memberi kesan ya kepada murid-murid kita ini. Apa yang kita dapati daripada 97 orang murid itu, ada antara murid kita ini yang tidak berupaya menguasai asas membaca, termasuk tidak mengenal huruf atau membunyikan huruf ya. Ini tahun 3. Kemudian itu yang paling isu yang paling kemahiran asas membaca paling rendah lah, di mana murid tidak mengenal huruf, membunyikan atau menyebut huruf itu. Seterusnya menyebut boleh mengenal huruf tapi tidak dapat menyebut suku kata, boleh menyebut suku kata, tidak dapat menyebut perkataan ya. Murid tidak boleh membaca perkataan melebihi 2 suku kata. Ada juga murid yang tidak memahami apa yang dibaca atau bacaan
tidak bermakna. Ada juga murid boleh membaca, tetapi apabila kita memberi soalan-soalan tidak memahami apa yang dibaca, kemahiran mendakul, murid tidak boleh membaca sendiri tanpa bimbingan bimbingan dan bimbingan lah daripada mana-mana guru atau ibu bapa lah, dan kurang bermotivasi lah untuk membaca, ya, sebab memang tidak memang ada isu membaca itu. Ada juga murid yang rentetan daripada ini kita dapat melihat, ya, murid yang berkenaan ini tidak dapat memberi sepenuh perhatian tumpuan dalam PDPC itu, ya. Jadi sebab murid kurang bersemangat, dia tidak faham barangkali apa yang dibacakan, apa yang diajarkan, lebih-lebih lagi apabila merujuk pada buku teks, ya. Saya punya pengalaman yang bersama dengan murid tahun 4, ya, di mana murid ini sebenarnya bila ini yang ketika minggu pertama masuk, ya, sesi pembelajaran awal tahun itu kita masuk di kelas itu, saya coba membawa murid membaca lah di dalam buku teks pendidikan seni. Jadi saya saja untuk mau menguji kemahiran membaca murid. Jadi saya benar bertanya dengan murid siapa yang belum pandai membaca lah. Murid yang berkenan tidak akan menyebut apa-apa, tidak akan mengakui diri dia tidak pandai membaca, tapi murid-murid lain yang tunjuk. Si Anu ini tidak pandai baca. Dia orang yang tunjuk dan nyatakanlah, ataupun bila itu berlaku, saya melihat, ya, air muka murid, macam mana dia punya rasa nampak dia punya inferiority complex itu berlaku, ya, kerana tidak adanya keyakinan disebabkan belum pandai membaca dan disebut pula oleh rakan-rakan dia. Jadi saya melihat ini sesuatu yang menyedihkan lah dan perlu ditangani segera. Jadi susulan daripada itu, ya, kita melihat tadi kan sebenarnya punca isu itu disebabkan pada 2 tahun lebih itu murid tidak dapat dibimbing sepenuhnya secara bersemuka dan hanya berlaku pembimbingan atas talian saja. Jadi ini kurang berkesan lah, ya. Ini kurang berkesan. Ibu bapa penjaga yang murid berkenaan, mungkin tidak dapat membimbing sepenuhnya anak mereka atas sebab kurangnya kemahiran atau pengalaman sebagaimana seorang guru lah. Dan kita tidak salahkan ibu bapa, ya. Kita faham situasi ibu bapa. Baik, ada juga murid apabila sudah mula datang ke sekolah pada tahun 2022 itu, tapi kalau kita lihat daripada kita semak, ya, analisis kehadiran murid inilah juga yang sering kali tidak hadir, ya, semasa kembali ke sekolah bersemuka sudah tu, tapi masih lagi ketika itu belum lagi begitu ditegaskan dari segi kehadiran lah, ya, atas sebab isu COVID itu masih ada ketika itu, ya. Jadi risau tentang keselamatan murid kan. Jadi pihak Kementerian Pendidikan sekaligus pihak sekolah tidak dapat memberi penegasan lah dari segi kehadiran murid, ya. Jadi yang tidak hadir, ya, dalam semakan analisis data kita adalah kebanyakannya adalah mereka, ya, yang hari ini, yang pada tahun lepas itu kita dapati adalah murid-murid yang tidak dapat membaca lah, tidak mempunyai isu pembacaan tadi, ya. Jadi kesemua murid ini merupakan murid yang terkesan dengan PKP pada tahun 2020 sehingga 2022 itu, ya. Baik, dalam program Gempur Baca kami, ya, sebenarnya kita macam saya katakan tadi bukanlah sesuatu yang baru, ya. Dia hanyalah improvisasi kaedah sedia ada, ya, di mana kita menggunakan buku-buku yang sesuai yang ada di pusat sumber sebenarnya. Kemudian kita libatkan
tenaga sumber manusia di persekitaran murid yang ada, oke. Dan kita manipulasikan sistem ganjaran, oke, untuk memberi keseronokan dan dorongan motivasi untuk murid berusaha, ya. Kemudian kita mantapkan kaedah pemantauan dan sedikit inovasi borang-borang ya untuk pemantauan, dan seterusnya kita juga melaksanakan dialog prestasi berkala, ya. Jadi semua ini kita kita strukturkan pelaksanaannya dengan plan tindakan yang teratur lah, ya, dan dilaksanakan secara gempur. Oke, secara gempur. Kalau dalam bahasa Sabah, ya, bahasa Sabah ini gempur kita panggil kuruyuk. Ya, kuruyuk tuh maksudnya semua orang akan terlibat membantu, ya, semua orang akan terlibat membantu. Ya, jadi dalam konteks membantu murid membaca, semua pihak-pihak yang kita sumber manusia yang kita dapat di sekolah ini boleh membantu, ya, boleh membantu murid ini supaya lebih cepat, ya, membaca, menguasai kemahiran membaca itu bersama-sama lah, ya. Bagaimana cara pelaksanaannya nanti kita akan jelaskan. Jadi ini adalah buku yang kita gunakan, yaitu bahan buku pantas membaca. Ianya berasaskan sukatan yang terkini, menggunakan kaedah ansur maju. Ini yang paling penting, menggunakan kaedah ansur maju dan ilustrasi yang menarik perhatian murid kanak-kanak, ya, dan sangat padat dengan aktiviti membaca. Nah, itu yang saya katakan tadi, dia bukan sesuatu yang luar biasa. Memang benda yang sudah ada sedia yang kita guna semula dan kita improvisasikan, ya, penggunaannya itu. Baik, ini adalah kandungan setiap buku, ya. Jadi ini kaedah ansur maju tadi. Dalam buku satu dia lebih kepada pengenalan dan penekanan, ya, bagi bunyi vokal A, E, I, O, U. Buku 2 pengenalan huruf konsonan dan konsonan, dan gabungan konsonan dan vokal atau KV. Buku 3 dia membunyikan suku kata, ya, KV. Buku 4 membunyikan gabungan konsonan dan vokal yang membentuk suku kata KV, KV. Makalah buku 5 ini melibatkan huruf konsonan serta vokal dan konsonan KVK. Buku 6 membaca ayat yang mempunyai suku kata KVK, KV, ya. Manakala buku 7 membaca ayat yang mempunyai suku kata KVK, KV atau KVK, VKK, seterusnya mengenali gabungan vokal AI, AU, UA dan AI, ya. Buku 8 pula adalah gabungan vokal yang disertai dengan KVK, gabungan konsonan NG, NY, SY dan KH. Oke, mari kita tengok sedikit, ya, gambaran buku ini. So ini adalah buku 1. Ini konten buku 1 lah, kandungan buku 1 dalam 3 muka surat lah, ya, yang kita ambil daripada muka surat depan, muka surat 3 dan seterusnya muka surat akhir. Dia lebih kepada membunyikan vokal, ya, membunyikan vokal, belajar membunyikan vokal, seterusnya menyebut perkataan mengandungi vokal-vokal yang belajar di dalam buku itulah, dan belajar dengan ilustrasi, ya, ilustrasi gambar. Manakala buku 2 adalah pengenalan huruf konsonan dan gabungan konsonan dan vokal KV. Ya, ini adalah kandungannya di muka surat 1, muka surat 9 dan muka surat 16. Dan nampak bagaimana huruf vokal AIU itu dimasukkan dalam bentuk suku kata lah, ya, dan juga menyebut, ya, ini latih to be menyebut. Dia buku ini sebenarnya buku ini mengandungi, semua buku ini mengandungi lebih kurang 24 hingga 30 muka surat paling panjang lah, ya. Jadi maksudnya dia punya latih to be penggunaan tuh. Latih to be penggunaan
pengulangan, ya, pengulangan sebutan, ya, itu berlaku mengikut apa nih kandungan buku itulah, ya. Baik, kita tengok buku 3, dia membunyikan suku kata KV, ya, dengan ilustrasi lah, ya. Seterusnya buku 4, nah, kalau kita nampak di sini dia semakin susah lah, ya, semakin susah. Kemudian buku 4 membunyikan gabungan konsonan dan vokal yang membentuk suku kata KV tadi, ya. Jadi di sini kita melihat mula sudah ada ayat-ayat pendek dalam perenggan mudah, ya, perenggan mudah, ya. Jadi ada pengulangan sebutan apa nih bunyi itu, bunyi vokal yang gabungan konsonan dan vokal sehingga membentuk suku kata tuh, ya, KVK, KV itu, ya. Kemudian buku 5 melibatkan huruf konsonan serta vokal dan konsonan KVK, oke, dengan apa nih petikan mudah. Kemudian buku 6 membaca ayat yang mempunyai suku kata KVK, KV, dan seterusnya petikan agak panjang lah berbanding buku 4 dan buku 5 tadi. Seterusnya buku 7 dia sudah semakin dikatakan sudah semakin sukar lah, ya. Sekiranya murid sudah boleh membaca sehingga buku 7 maknanya dia sudah hampir mahir membaca lah nih, ya, hampir mahir dan lancar membaca. Membaca ayat yang mempunyai suku kata KVKK, KV atau KVK, VKK, ya, mengenali gabungan vokal AI, AU, UA dan I, ya. Dan apa ini latih tubi menyebut suku kata, seterusnya menyebut perkataan, dan seterusnya membaca ayat, ya, dengan petikan yang agak panjang lah. Dan buku 8, ya, buku 8 kita nampak sini gabungan vokal disertai dengan KVK, gabungan konsonan NG, NY, SY dan KH. Ini selalu menjadi masalah, ya, kepada murid-murid yang sudah mulai pandai membaca. Ya, tetapi ini ada lagi isu menyebutnya tuh, ya. Jadi kalau kita nampak petikan akhir itu pada buku 8 kita sudah nampak bahwa apa nih sekiranya murid boleh membaca petikan panjang itu, ya, makanya sudah pasti, ya, murid sudah pas atau lulus membaca. Ya, sebab itu kita boleh berani, ya, mengatakan bahwa murid kita sekiranya selesai buku 8 dengan jayanya adalah murid yang sudah melepasi kemahiran asas membaca bahasa Melayu, ya. Oke, mari kita tengok konsep PGBB itu sekarang. Ya, tadi adalah bahan yang kita gunakan. Oke, dalam konsep PGBB kita tadi gempur, ya, program gempur bantu baca. Pertama sekali tujuannya itu adalah untuk membantu murid-murid tahun 3, tahun 4 dan tahun 5 serta tahun 6, ya, yang masih berada dalam kategori belum boleh membaca, dan ada juga yang sudah boleh membaca tetapi membaca sedikit, tidak lancar dan dengan bimbingan, ya. Dan seterusnya strategi gempur kita gunakan di mana dia melibatkan apa nih sumber tenaga lah yang ramai, ya, dari pelbagai pihak, ya. Yang pertama panitia bahasa Melayu, guru pemulihan, guru media, guru counseling, semua guru, murid sebagai rakan pembimbing murid, juga ibu bapa atau penjaga, ya. Jadi program gempur bantu baca. Kita gempur murid dengan melibatkan semua orang membantu. Oke? Kemudian kita tetapkan temponya. Nah, sebelum itu objektif PGBB kita adalah yang pertama kita tengok dulu tahun 6. Sebab tahun 6 ini adalah dalam keadaan yang kritikal. Sebab sekejap lagi mereka akan naik ke tingkatan 1. Jadi kita tidak mau menghantar murid yang belum, ya,
dapat membaca atau masih ada kemahiran kritikal membaca ini, ya. Jadi kita mau supaya murid tingkatan 1 yang kita akan hantar ke sekolah menengah nanti adalah murid kita yang sudah menguasai kemahiran membaca, ya. Semuanya literasi BM, ya. Jadi kita memsifarkan murid tahun 6 yang tidak boleh membaca untuk persediaan ke sekolah menengah. Manakala bagi murid tahun 3, ya, tadi ada 38 orang murid itu yang terlibat. Kita mau menyediakan 38 orang murid ini supaya sebelum naik ke tahun 4, ya, sebelum naik ke tahun 4, semua murid ini sekurang-kurangnya sudah boleh membaca ayat mudah, ya. Kemudian ini untuk membantulah kan, sebab kita membantu pembelajaran murid di tahap 2, ya, peralihan tahap 1 ke tahap 2 ini dia punya tahap pembelajaran itu sudah semakin sukar. Jadi kami percaya, kami yakin dan percaya bahwa asas untuk murid boleh belajar, ya, dan menguasai kemahiran-kemahiran dalam semua subjek lain itu bermula dengan literasi bacaan bahasa Melayu. Mesti pandai membaca dulu, ya. Jadi barulah ilmu yang lain itu boleh diserapi, dikuasai, ya. Jadi kita mau supaya sebelum murid kita naik ke tahun 3 tadi naik ke tahun 4 semuanya sekurang-kurangnya sudah boleh membaca ayat mudah, ya. Kemudian murid-murid tahun 4 dan tahun 5, kita mau sebelum mereka ke tahun 6 sudah boleh membaca lancar. Kemudian oleh kerana ini adalah program gempur, kita memerlukan, ya, penglibatan semua orang. Jadi kita harap dapat, ya, melalui program ini kita mau mewujudkan sikap prihatin, cakna dan kesepakatan lah, ya, dalam menangani isu sifar baca dalam kalangan sifar baca murid itu dalam kalangan guru, murid dan ibu bapak sendiri, ya. Kita mau mewujudkan sikap prihatin dan saling membantu, ya. Kita mau mewujudkan sekolah kasih, saling prihatin, saling membantu, saling melihat keperluan, ya, sesama murid di sini. Jadi ini yang kita coba terapkanlah melalui PJBB ini. Baik, seterusnya bagaimana kita laksanakan intervensi PJBB ini kepada murid-murid terlibat seramai 97 orang itu. Oke, sumber pertama sekali kita bilang, kita katakan tadi yang terlibat itu. Kita memerlukan tenaga sumber pelaksana dari semua pihak. Yaitu pertama guru bahasa Melayu itu sendiri sebagai pelaksana utama, ya. Mereka akan berperanan sebagai pembimbing mengikut jadwal mengajar PDPC lah. Jadi di sana mereka akan menggunakan pendekatan pembelajaran terbeza, ya, pembelajaran terbeza, ya. Kemudian semua murid kita akan agikan semua guru, ya, semua guru akan terlibat, di mana setiap guru, ya, tidak kiralah kalangan pentadbir atau semua guru-guru penolong akan menjadi guru angkat, ya, akan menjadi guru angkat, di mana kita akan berperanan sebagai pembimbing di masa di luar waktu lah, ya. Jadi nisbah guru angkat dengan murid ini ialah satu guru maksima 2 orang, ya. Tapi memang ramai yang mendapat satu guru, nisbah satu guru satu murid lah, ya. Guru media akan berperanan sebagai jawatan kuasa penyediaan bahan, ya. Kemudian guru pemulihan, guru pemulihan sebelum itu PIBG akan berperanan sebagai penyumbang, ya, penyumbang keuangan yang mana kita perlukan lah, ya, mengikut jumlah yang kita perlukan dengan concern jawatan kuasa PIBG
Kemudian kita juga libatkan guru pemulihan khusus bagi menangani isu ini bersama-sama bagi murid yang belum menguasai buku 1 hingga buku 3 ya. Maksudnya murid ini akan 2 kali dibimbing oleh guru pelaksana guru pelaksana dalam PDP, yaitu guru BM sewaktu PDP dan guru pemulihan waktu jadwal pemulihan. Mereka juga akan dibawa ke bilik pemulihan untuk dibimbing oleh guru pemulihan ya. Sasaran murid adalah dalam kalangan murid yang belum menguasai buku 1 hingga buku 3 ini. Kemudian guru bimbingan dan counseling bersama dengan guru media akan terlibat dalam proses percetakan bahan. Kemudian ibu bapa dan penjaga terlibat sebagai guru yang membimbing anak di rumah. Dia menjadi guru pembimbing di rumah lah. Ibu bapak ini dia tidak semestinya membimbing membantu anak membaca, tidak semestinya. Cukup peranannya untuk mendengar sekiranya dia tidak dapat membimbing anak ya dalam pembacaan. Cukup dia mendengar anaknya membaca dan memberi sokongan ya, memberi motivasi. Kalau anak boleh selesai membaca 1 muka surat pada setiap kali membaca, maka ibu bapak akan tanda tangan di sana ya, bahwa anaknya disahkan bahwa anaknya sudah boleh membaca pada muka surat itu ya. Kita punya penglibatan murid ya, murid-murid yang terpilih sebagai mentor atau rakan pembimbing. Jadi ada murid kita yang mempunyai kemahiran boleh ya, prospek pemimpin murid ini yang boleh menjadi rakan pembimbing kepada murid-murid sasaran tadi. Oke. Dalam PGBB juga kita memanipulasikan sistem ganjaran ya. Jadi sistem ganjaran ini sesuai ya dengan teori Skinner dalam pelaziman operan, teori Skinner pelaziman operan ini ya. Dalam program PGBB terbukti ya teori Skinner ini berkesan ya. Sistem ganjaran yang boleh membantu mewujudkan gerak balas berulang ya. Kemahiran atau teknik yang baru dipelajari yang diberikan peneguhan secara berterusan dan diikuti dengan secara berkala mampu dapat memperkukuhkan, dikukuh dan dikekalkan peneguhan positif yang membawa keseronokan dan adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif ya yang membawa kesakitan. Nah, ini melalui sedikit dalam teori Skinner itu, pernyataan teori Skinner ya. Juga eksperimen Skinner itu menunjukkan bahwa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Sekiranya ganjaran dihentikan, gerak balas itu akan terhapus juga. Nah, ini sebenarnya ya melalui program ataupun PGBB kami ya dapat ya nampak sekali bagaimana ganjaran atau apresiasi murid yang kita berikan kepada murid itu bukan saja memberi peneguhan tetapi memberi dorongan ya kepada murid untuk berusaha secara kendiri ya, menaikkan semangat mereka untuk laju membaca atau laju menguasai membaca, menghabiskan 1 buku dalam tempo yang secepatnya ya, sebab kita bagi mereka ganjaran inilah ya. Baik, sistem ganjaran itu sistem ganjaran itu bagaimana kita manipulasikan sistem ganjaran itu dalam program PGBB kami. Baik, murid yang berjaya menghabiskan 1 buku bacaan akan diberi ganjaran RM1 ya. Dan begitulah seterusnya sehingga murid ini capai buku 8, tamat buku 8. Jadi RM1 kali 8 buku lah. Jadi murid akan dapat RM8. Seterusnya habis saja 1 buku diberi lagi RM10. Ya, diberi lagi RM10. Kemudian kepada mentor ya, mentor atau rekan pembimbing tadi, mereka
juga sebenarnya diberi ganjaran ya yang sama ya, ganjaran yang sama jika mereka dapat membimbing murid dan murid yang dibimbing itu dapat menghabiskan setiap buku. Ya, setiap buku kalau satu buku dia habis dia akan dapat RM1 juga. Ya. Dan kalau kalau selesai 8 buku maka dia akan dapat ganjaran yang sama seperti mentor tadi. Menti tadi itu, ya. Bagi murid yang berjaya menghabiskan setiap buku yang saya sebut tadi dan menamatkan bacaan dengan lancar, maka ganjaran RM10 itu akan diberikan. Ya, ini saya ulang saja. Tapi syarat untuk disahkan sebagai boleh membaca bagi setiap muka surat adalah murid perlu ya lancar membaca sebelum beralih ke muka surat yang seterusnya. Jadi murid kena baca betul-betul, kena betul-betul dapat membaca dengan lancar. Kalau dia boleh membaca tetapi masih banyak hesitation itu, maka kita suruh lagi murid buat latih tubi di rumah. Minta begitulah berulang sampai murid itu baca, lancar baca. Barulah kita sahkan bahwa murid ini sudah dapat membaca di muka surat itu dan baru digerakkan ke muka surat yang seterusnya. Jadi selesai habis satu buku, makanya baru kita akan bagi RM1 lah, begitu ya. Baik, dan RM10 tadi itu. Baik, sumber sumbangan dana itu ini oleh kerana melibatkan ganjaran berupa uang ringgit kan. Kenapa kita bagi uang ringgit? Bukan berbentuk stationery dan sebagainya. Kita nampak kecenderungan murid sebenarnya. Kita nampak kecenderungan murid. Kalau kita bagi hadiah, banyak sebenarnya aktiviti yang kita laksanakan di sekolah dan kita bagi ganjaran atau apresiasi dalam bentuk stationery. Ada murid yang tidak berminat, ya. Ada murid yang tidak berminat untuk dia tidak nampak excited lah untuk dapat terima hadiah-hadiah ganjaran berbentuk stationery, ya. Jadi bila kita tukar kepada bentuk duit, nampak sekali ya minat murid itu meningkat. Jadi disinilah kita bersetuju untuk menggunakan ganjaran tadi berbentuk uang. Dan ini kita telah berbincanglah dengan ibu bapa dan meminta persetujuan ibu bapa lah, berbincang, bukan kita mengambil keputusan sendiri, tapi kita berbincang dengan ibu bapa lah ya untuk membuat keputusan. Dan sumber dana diperoleh daripada ibu bapa penjaga. Setiap ibu bapa diminta untuk menyumbang RM30. Guru RM20, setiap guru ya terlibat untuk menyumbang. PIBG 2.000 dan konseling 500. Konseling ini dia punya sumbangan itu lebih kepada kita menampung itu mentor ya, apresiasi mentor tadi. Jadi ini sumber keuangan, oke, kita dapat lebih kurang jumlah itu, tapi in reality pelaksanaan sebenarnya ramai juga ibu bapa yang tidak mampu membayar. Ini ibu bapa melihat pada latar belakang sosioekonomi ibu bapa, kita faham. Ya, jadi kita tidak memaksa untuk ibu bapa yang mana tidak mampu tidak dipaksalah untuk menyumbang penuh lah. Ada ibu bapa yang membayar separuh, ada yang membayar penuh. Kita terima semua. Sebab itu sumbangan 2.000 daripada PIBG itulah sebenarnya yang membantu covering lah keperluan keuangan atau perbelanjaan yang selebihnya itu. Ya, baik. Sebab itu dalam kita punya sumber keuangan jangkaan adalah dalam sekitar 6.610, tapi kita punya kos dan perbelanjaan sebenarnya dalam jangkaan RM5.533. Oke, kebanyakan kebanyakan penggunaan keuangan itu adalah bagi menampung ganjaran buku. Yang tadi peningkatan buku setiap murid itu ya, kita anggap semua murid akan capai RM8, 8 buku dan RM8 lah dalam apabila membuat anggaran perbelanjaan kita
ekspektasi kita semua murid akan capai 8 buku lah. Jadi RM8 kali 97 orang murid. Ganjaran keseluruhan RM10 itu sumbangan kepada mentor, pengurusan buku. Baik, pengurusan buku itu adalah dalam bentuk percetakan buku. Ya, setiap murid terlibat kos pengurusan percetakan buku RM25 itu, dan sedikit dalam bentuk banner untuk pelancaran, kertas dan ingat. Ya, baik. Tadi implikasi keuangannya. Strategi pelaksanaan, oke. Bagaimana kita laksanakan? Ini yang saya kata tadi ya, bukan sesuatu yang baru ya. Sebenarnya kita hanya mengimprovisasikan ya, mengimprovisasikan kaedah sedia ada. Ya, semuanya sebenarnya sudah ada. Cuma kita improvise dalam bentuk menstrukturkan cara pelaksanaannya. Jadi kami mula kita menetapkan tempo laksana 3 bulan ya. Sebelum kita mula berbincang dengan panitia sebagai panitia BM, sebagai pelaksana utama, sebenarnya saya sendiri sudah berbincang dengan ketua panitianya. Dan ketika itu ketua panitia Cikgu Norsia sebagai kita bersama berbincang isu ini dan menganalisis data, dan beliaulah yang sebenarnya banyak ya menyumbang maklumat lah ya untuk pelaksanaan awal. So, kita mau isu itu betul-betul isu kita ini kita kesan daripada data yang sebenar lah ya. Jadi itu sebab kita sangat mengambil keutamaan tentang pengurusan data. Jadi ini banyak disumbangkan usaha pengurusannya oleh ketua panitia itu sendiri. Dia berlaku lebih awal. Walaupun kita laksana bermula pelaksanaan bersama dengan panitia bahasa Melayu itu dan juga guru-guru kelas yang terlibat pada 5 hari bulan Julai tahun 2023 itu, tapi sebenarnya kita telah mula lebih awal ya dalam sekitar bulan April lagi lah gitu. Tapi kita membuat perancangan data dan sebagainya lah. Baik, itu yang pertama. Selepas itu sebenarnya kertas konsep itu pun sudah disediakan oleh ketua panitia ketika itu, dan seterusnya memberi memberi taklimat program kepada ibu bapa penjaga murid-murid sasaran lah. Seterusnya memberi taklimat program kepada semua guru, sebab kita perlukan penglibatan semua dan kefahaman tentang konsep inilah kepada semua guru ya. Seterusnya pelancaran program sekaligus ya, dalam pelancaran itu kita membuat penyerahan guru pembimbing dan mentor kepada murid-murid yang terlibat ya. Oke. Kita mulai melaksanakan program ini ya kepada murid bermula pada 17 Julai sehingga 20 Oktober ya pada tahun 2023. Kita mensasarkan 3 bulan tempo pelaksanaan program ya, dan seterusnya melihat keberkesanan impaknya. Oke. Jadi dalam fasa pelaksanaan kita mementingkan ya pengutipan analisis data dan melihat kepada pergerakan data. Dan ini diambil peranan oleh guru subjek ya. Kemudian dialog prestasi. Selepas analisis data, kita akan membawa maklumat keberkesanan program ini ya kepada ibu bapa dalam bentuk dialog prestasi ya. Jadi dialog prestasi bilangan 1 kita berjalan pada 21 Ogos. Lebih kurang 3 minggu pelaksanaan ya. Kemudian bimbingan berterusan,
Lepas itu analis data lagi dan melihat pada pergerakan data. Kita masukkan maklumat itu dalam AR2 lah, Actual Result Second. Lepas itu kita bawa pula sekali lagi dalam dialog prestasi bilangan 2 bersama ibu bapa dan murid-murid sasaran. Lepas itu pada bulan September sekali lagi ini adalah analis data yang terakhir ya. AR3 seterusnya rumusan keberkesanan impak ya. Dan sekali lagi kita bawa maklumat itu kepada ibu bapa dalam bentuk dialog prestasi dan seterusnya perasmian penutupan program Gempur Bantu Baca itu ya. Baik, kaedah pembahagian kumpulan. Baik, apabila kita memberikan guru kita sebagai guru angkat mengambil anak-anak murid sasaran tadi sebagai anak angkat atau murid angkat, ya kita tidak simply bagi begitu saja, tapi kita buat dalam bentuk cabutan undi ya. Kita tidak mau guru itu membuat pilihan sendiri ya, untuk dengan siapa murid yang dia mau pilih mengikut kesukaan dia. Kita tidak mau itu berlaku. Kita mau supaya semua guru menerima murid itu mengikut takdir dia. Ya, nama murid itu dicabut ya dalam undian. Jadi guru akan menerima murid itu sebagai anak angkatnya. Ya, tidak kiralah sama ada murid ini adalah murid yang langsung belum mengenal huruf atau murid yang sudah boleh membaca tapi tidak lancar, atau murid ini adalah murid yang sudah boleh membaca tapi tidak memahami apa yang dibaca ataupun ada isu kemahiran menakul dan sebagainya lah ya. Jadi semua dikira rata kepada semua guru. Semua guru akan menerima murid mengikut takdir dia. Nah, itu sebabnya kita laksanakan dalam bentuk undian. Begitu juga kepada mentor ya, kepada para mentor dalam kalangan murid, murid pembimbing tuh, rekan pembimbing. Jadi pada mulanya ya kita punya kaedah pembahagian kumpulan. Pada mulanya itu kita kumpulkan murid-murid itu dalam satu kelas yang setelah dikenal pasti ya, ada 97 orang murid terlibat. Kemudian murid membuat cabutan undi untuk memilih guru pembimbing ya, dan guru pembimbing ini sekaligus adalah guru angkat dengan nisbah tadi 1 guru 2 murid yang maksimal lah ya. Seterusnya agihan mentor sebagai rekan pembimbing sama juga nisbah mentor 1 mentee. Seterusnya murid itu murid sasaran tadi 97 orang murid ini diedarkan bahan bacaan mengikut tahap yang telah dikenal pasti ya. Kemudian baru kita berikan taklimat peranan kepada mentor pembimbing. Taklimat peranan kepada mentor pembimbing. Taklimat peranan kepada guru pembimbing selaku guru angkat itu sudah diberikan dalam waktu perjumpaan awal ya bersama dengan semua guru ya sebelum inilah. Oke, jadi guru pembimbing dan mentor seterusnya akan diedarkan dengan buku Senarai Semak. Senarai Semak penguasaan kemahiran membaca murid dalam buku tadi dan juga Senarai Semak pergerakan buku yang dibaca mengikut muka surat ya. Jadi guru pembimbing ini akan menyimpan buku ini bersama untuk nanti dia buat catatan lah tuh ya untuk setiap kali ada berlaku pergerakan atau penguasaan membaca murid dalam mengikut muka surat itu ya. Dari manakah info atau maklumat penguasaan bacaan buku itu didapat oleh guru pembimbing? Oke, ini adalah disumbangkan oleh semua guru. Oke, melalui tanda tangan dia. Tanda tangan guru di dalam setiap muka surat.
ya. Hanya guru akan terlibat, setiap guru akan terlibat untuk membuat pengesahan itu, mengikut di mana murid itu merujuk lah ya. Mari kita tengok maksud saya. Oke, saya akan perjelaskan lagi maksud ini ya. Pengesahan, baik pelaksanaan ya. Sebelum itu pelaksanaan program ini adalah selama 3 bulan, bermula daripada 17 Julai sehingga 20 Oktober ya. Dalam tempo itu guru BM akan berperanan sebagai pelaksana utama, mengajar dan membimbing murid dalam aktiviti semasa PDPC mengikut subjek atau jadualnya ya. Kemudian guru angkat akan membimbing murid di luar waktu PDPC. Manakala mentor, rakan pembimbing akan membimbing rakan pada awal sesi pembelajaran ya. Kalau sidang pagi dia bermula pada 6.20 hingga 6.50 lah, di luar dan juga di luar waktu PDPC. Termasuk pada waktu rehat ya, kita nampak murid-murid kita, para mentor membawa menti masing-masingnya di pondok-pondok untuk membaca ya. Kemudian ibu bapa pula berperanan untuk membimbing anak di rumah ataupun untuk mendengar ya anak membaca di rumah, seterusnya memberi pengesahan, boleh baca dengan meletakkan tanda tangan dalam setiap muka surat lah yang mana murid membaca tadi. Baik. Macam saya katakan tadi, pengesahan boleh baca itu, pengesahan boleh baca murid itu mengikut buku baca mana, bagaimana guru pembimbing tadi boleh meletakkan pergerakan atau maklumat pergerakan membaca murid berdasarkan buku ya yang dibaca. Baik, murid tadi dia akan berjumpa dengan mana-mana guru. Bila dia merasa dia sudah boleh membaca, dia akan berjumpa dengan mana-mana guru lah yang dia suka lah, ya, yang dia selesa, ya, untuk dia membaca dan pendengarkan bacaan dia kepada guru berkenaan. Dan apabila guru ini puas hati dengan pencapaian pembacaan lancar murid, makanya dia akan membuat tanda tangan atau meletakkan tanda tangan di situ, ya, dan tarik bacaan. Ya, tarik menguasai pembacaan. Kalau dia rasa tidak puas hati lagi, dia akan minta supaya murid ulang baca lagi dan kembali selepas dia yakin sudah lancar. Nah, begitulah ya. Jadi guru akan menandatangani pada muka surat buku yang telah dibaca oleh murid dengan baik dan lancar. Hanya apabila lancar bacaan murid itu. Ya, baik. Seterusnya murid yang berjaya menghabiskan satu buku akan diberikan ganjaran oleh guru angkat tadi. Baik, biasanya kan pengalaman kami, oleh kerana saya melihat ya keterujaan guru-guru, terutama guru angkat inilah untuk anak-anak angkatnya ini boleh membaca lancar dengan dalam kadar yang segera kan. Saya tengok ramai ya guru-guru kita memberi ganjaran yang serta-merta. Bila dia merasa setiap muka surat itu ada peningkatan pembacaan lancar, makanya dia akan bagi sendiri ya. Tidak selesai satu buku. Dia suka hatilah. Macam guru kita ni teruja ya untuk memberi galakan kepada anak-anak angkatnya. Ya ada macam saya sendiri. Kalau saya mendengar anak angkat saya dapat membaca dengan lancar satu muka surat, saya akan bagi ya satu buku cerita atau stationery ya sebaik dia selesai satu muka surat itu. Nah, begitulah cara kita ya. Saya nampak kita masing-masing ya mempunyai keseronokan dan juga semangatlah untuk membantu anak-anak angkat kita supaya cepat menguasai pembacaan mengikut pemeringkatan muka surat tadi ya, muka surat buku. Sehinggalah murid boleh menguasai habis baca satu buku itu. Sekarang saya bawa tuan-tuan dan puan masuk kepada keberkesanan impak ya, berdasarkan data pencapaian individu. Baik, di sini sekali lagi kita tengok
bilangan murid di tahun 3 ya, sebelum pelaksanaan program. Tahun 3 seramai 38 orang murid, 13 orang masih berada di buku 1. Sama ada murid itu sudah mengenal huruf atau ada yang belum mengenal huruf, semua ini masukkan di bawah buku 1. Ya. 5 orang di bawah buku 2, 3 orang di bawah buku 3, 10 orang di bawah buku 4, 4 orang di bawah buku 5, 3 orang di bawah buku 6. Nah, ini yang paling tinggi lah buku 6. Ya, tidak ada buku 7 dan 8. Ya. Baik, kita analisis headcount. Kita analisis keberkesan dan impak berdasarkan headcount lah individu murid. Ini bagi tahun 3 kita ada 5, kalau tidak silap saya, slide yang akan dipaparkan lah. Ya. Baik, kalau kita tengok dalam senarai ini, dalam 38 orang murid itu ada 5 orang murid MBK, ya, 5 orang murid berkeperluan khas, ya. Jadi murid ini, semua murid-murid ini kita fokus dulu perhatian kita kepada 5 orang murid ini. Kita melihat kepada pergerakan data mereka, ya. Sebelum pelaksanaan mereka berada di buku 1, ya. Sudah tentu ITR kita kepada setiap murid adalah untuk menguasai sehingga buku 8, ya, dalam tempo 3 bulan. Tapi dalam tempo itu, ya, murid ini selepas habis pelaksanaan program, kita dapati tidak juga capai sehingga buku 8, tetapi ada pergerakan buku sehingga buku 4. Kalau kita balik kepada buku tadi, kandungan buku, kita nampak sebenarnya buku 4 itu adalah perkataan sudah sampai kepada suku kata, gabungan suku kata, perkataan dan ayat mudah. Ya. Jadi maksudnya di sini mereka ini sudah boleh membaca, tapi belumlah barangkali selancar, ya, selancar murid perdana lah, ya. Jadi kita nampak ada pergerakan, berlaku pergerakan penguasaan buku itu, ya. Tengok di senarai kedua itu buku 1 oleh murid MBK juga, tapi dia sudah capai buku 5, ya. Kemudian yang nomor 4 itu murid keempat, dia buku 1 capai buku 5, ya. 3 orang dalam kalangan MBK sudah mencapai buku 4, 2 orang buku 5. Nah, kiranya ini saya anggap sebagai boleh baca sudah, ya. Walaupun belum lagi sampai kepada buku 8. Maksudnya bukan buta huruf lagi. Tidak ada lagi yang buta huruf di sini. Dia sudah boleh membaca, ya. Tinggal lagi kita terus akan teruskan kesinambungan kepada mereka ini latih tubi membaca, ya. Baik, jadi inilah sedikit gambaran peningkatan pencapaian murid. Oke, jadi kita melihat kepada rumusan keberkesanan impak. Oke, seramai 38 orang tahun 3, 38 orang tahun 3, ya. Daripada 38 orang itu 25 sudah selesai buku 8. 25 sudah selesai buku 8, ya. Kemudian yang tinggal daripada buku 1 tadi ada di ada 13 orang buku 1 kan? Tidak ada lagi, ya, buku 1, buku 2, buku 3, kecuali 4 orang tadi, buku 4, ya, 4 orang sudah beralih ke buku 4. Ini yang tadi kita nampak tuh MBK sana, ya. Baik, oke, kita pergi kepada data tahun 4. Seramai 35 orang murid, ya, terlibat di sini. Buku 1 saja dalam kalangan tahun 4 itu melibatkan 3 orang, 16 orang buku 2, ya. 2 orang buku 3, 2 orang buku 4, 7 orang buku 5, dan 5 orang buku 6. Baik. Daripada data TOV kita tadi, kita lihat peluncuran lah pencapaian, ya, mengikut fasa tadi per individu murid. Oke. Daripada 35 orang murid yang terlibat,
35 orang murid yang terlibat, ya. Um, Kalau kita lihat di sini, semua berlaku pergerakan data, ya, daripada buku 1 mencapai buku 3, buku 7, daripada buku 1 mencapai buku 6, buku 1 mencapai buku 2 mencapai buku 8, ya. Begitulah kita melihat secara individu peningkatan pencapaian murid dalam setiap fasa, ya. Dan saya teruskan pergi kepada rumusan. Okey, rumusan keberkesanan impak bagi tahun 4 selepas pelaksanaan. Daripada 35 orang murid yang terlibat, 28 orang murid sudah melepasi buku 8, ya, sudah melepasi buku 8. Tidak ada lagi murid yang berada atau masih kekal di buku 1, buku 2 dan buku 3, ya. Hanya ada 2 orang sahaja lagi murid yang belum belum menguasai, yang masih berada di buku 5, ya. Jadi begitulah seterusnya mengikut rumusan data ini. Oke, kita pergi kepada tahun 5, seramai 17 orang murid. Dalam kalangan murid tahun 5 ini tidak ada lagi yang belum mengenal huruf, ya, ataupun belum boleh membunyikan suku kata membunyikan huruf, ya, A, I, O, U tadi. Tetapi murid, ada 2 orang murid di buku 2, ya. Buku 3 6 orang, buku 4 6 orang, buku 5 1 orang, buku 6 1 orang, buku 7 1 orang. Tapi kita mau di sini kita yang sebenarnya buku 6 dan 7 ini, apa yang kita dapati kepada murid ini, biarpun murid ini sudah boleh membaca, tapi isunya mereka tidak tahu apa yang dibaca. Apabila kita bagi soalan kefahaman, ya, berdasarkan petikan ataupun ayat-ayat dalam petikan itu, murid tidak dapat menjawab dengan betul. Jadi sini kita nampak isu kemahiran menakulah murid, ya. Jadi kita masukkan juga murid ini untuk dibimbing dalam 3 bulan. Oke. Jadi keberkesanan impak. Oke. Tahun 5, murid tahun 5 seramai 17 orang tadi, ya, 17 orang tadi. Kalau kita nampak sini dia bermula, ya, nombor 1 itu murid pertama tu Al-Shanang bermula di buku 2. Pada 17 Ogos sudah sampai kepada buku 6. Maksudnya aras kelajuan penguasaan membacanya itu, ya, memang pantas. Dalam berapa tempo 2 minggu saja dia boleh sampai kepada buku 6, ya. Kemudian meningkat ke buku 7 dan seterusnya buku 8 lah, habis pada tempo akhir sebelum 28 Oktober. Ya, begitu juga kalau kita nampak murid-murid yang lain lah. Kita nampak dia punya permulaan tu sebelum pelaksanaan berada di buku yang agak rendah, tapi dalam satu tempo awal, dalam 2 minggu itu nampak kelajuan penguasaan, ya, penguasaan membaca, ya, mengikut buku tadi. Jadi sini kita nampak ini sebenarnya menggambarkan keberkesanan ganjaran itu sendiri, ya, program ganjaran tadi. Baik, kita terus pergi pada rumusan, ya, analisis rumusan keberkesanan impak kepada murid tahun 5. Ya, ada 17 orang tadi. 17 orang murid, 16 orang melepasi buku 8. Ya, hanya tinggal seorang saja yang masih berada di buku 5. Tetapi murid ini mempunyai isu kehadiran. Sekejap ada, sekejap tak ada. Nah, ini masalah dia sehingga kita tidak boleh bantu dia lepas ke buku 8, ya. Tapi murid ini terus, ya, diberi bimbingan berterusan lah latih tubi. Okey. Kepada murid tahun 6 ada seramai 7 orang yang terlibat. Di sini kan kita nampak data ini, kita begitu kritikal sekali. Murid tahun 6, ada lagi murid kita yang belum
ya, masih berada di buku 1, boleh dikatakan belum boleh membaca suku kata, ya. Yang selebihnya berada di buku 5, 1 orang, buku 6, 4 orang, dan buku 7 seorang. Baik, dalam paparan slide ini sekarang kita melihat semua murid yang terlibat. Kalau kita tengok di sini, murid tahun 6 ini semua melepasi buku 6, sudah melepasi buku 6, kecuali seorang yang di muka di nomor 5 itulah, ya. Kenapa? Sama dengan murid tahun 5 tadi, isu kehadiran. Ini menyebabkan kita tidak dapat membantu murid inilah untuk lancar ataupun melepasi semua buku 8 walaupun sudah berada di tahun 6. Tapi saya kira murid ini pun biarpun dia selalu tidak hadir, tapi sudah ada berlaku pergerakan data, pergerakan buku, ya, sampai daripada buku 1 dia sampai gerak ke buku 3. Maksudnya dia sudah boleh membaca walaupun belum begitu lancar, ya. Baik. Ini rumusan tahun 6 tadi. Kita pergi, ya, kepada rumusan keberkesanan impak program PGBB. Oke, sebelum itu saya suka untuk menyatakan kepada tuan-tuan dan puan, oke, gambar dalam slide ini. Sebenarnya gambar slide ini merupakan program berlaku program membimbing mentor kepada menti di awal pagi sebelum bermula PDPC masa pertama, ya. Mereka akan datang awal lebih kurang 20 menit lah, ya. Mereka sudah mula masing-masing lah membawa dia punya menti untuk duduk bersama dan sama-sama membaca, membimbing baca. So inilah suasana yang berlaku dalam tempoh 3 bulan, ya. Baik, ini waktu awal pagi. Ada juga waktu luar waktu luar masa belajar, termasuk pada waktu rehat dan waktu pulang, ya. Nanti kita akan tunjukkan evidence itu. Baik. Rumusan keberkesanan impak program. Jadi berdasarkan data yang kita lihat tadi, maka beranilah saya berkata bahwa semua 100% murid kita yang terlibat berjaya dipulihkan, ya, daripada murid yang tidak tahu membaca ataupun murid yang hanya boleh membaca sedikit-sedikit tidak lancar, ya, murid yang boleh membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca, ya. Semua murid ini telah berjaya dipulihkan mengikut pergerakan data, ya. Kemudian kita rumuskan bahwa program GBB ini berjaya mensifarkan murid-murid tidak boleh membaca tahun 3, 4, 5, dan 6 pada tahun 2023 yang lepas, ya. Maksudnya semua murid kita telah berjaya dipulihkan lah sifar baca mereka. Jadi kita yakin bahwa program ini berkesan lah memberi kejayaan atas perubahan penguasaan kemahiran membaca asas murid ini, asas membaca murid, ya. Jadi bagi murid-murid yang belum lagi sampai kepada buku 8, kita sebenarnya tidak berhenti selepas 3 bulan itu. Sebaliknya kita teruskan, ya, dengan aktiviti latih tubi membaca secara berterusan semasa PDPC dan di luar waktu pembelajaran di luar kelas, di mana ibu bapa angkat itu masih memainkan peranan lah membantu bimbing. Walaupun tidak lagi melibatkan ganjaran program lah, itu hanya inisiatif guru yang berkenaan sebagai ibu bapa angkat. Bagi murid yang sudah melepasi buku 8, kita akan fokus kepada aktiviti pengayaan kepada murid berkenaan dengan memfokuskan kemahiran menakul. Jadi lebih banyak membaca dan menjawab soalan, ya. Baik, itulah ya sedikit sebanyaklah ya perkongsian amalan baik yang kami boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Bukanlah sesuatu yang
barangkali luar biasa, bukan sesuatu yang baru ya Tuan. Bukan juga sesuatu yang sangat indah lah, tetapi boleh membanggakan kami dari segi hasilan dia, ya. Sebab kami rasa keberhutangan kami kepada murid-murid kami disebabkan oleh PKP tidak dapat membimbing murid secara bersemuka hari itu telah terbayar. Nah, kiranya kami anggap kami membayar hutang kepada murid lah itu, ya. Jadi kita telah berjaya mensifarkan isu membaca dalam kalangan murid SK Pekan Keningau tahun 3, 4 dan 5, 4, 5 dan 6 pada tahun 2023. Ya. Jadi barangkali Tuan kalau ada kesempatan lagi sedikit saya suka untuk tunjukkan sedikit gambar lah, ya. Gambar-gambar. Boleh kah Tuan? Sempat kah? Boleh silakan. Oke. Barangkali soalan-soalan boleh juga diutarakan di samping kita displaykan gambar-gambar nih lah. Ini aktiviti PGBB. Oke, yang tadi saya sebut mentor menti itu berlaku sewaktu perhimpunan pagi. Oke, kemudian ini bimbingan guru. Oke. Kemudian ini semasa murid-murid peningkatan membaca itu diberikan ganjaran hadiah. Oke, bentuk uang tadi. Nah, ini ganjaran, proses memberi ganjaran kepada murid-murid yang berkenaan. Ini adalah murid-murid kita yang telah melepasi satu buku, ya, kita gambar 10 ringgit itu kepada mereka yang menerima ganjaran, ya, kita gambar beramai-ramai. Oke, tadi murid tahun 3, ini adalah murid tahun 4. Macam dalam skrin tak nampak sangat ya Tuan. Oke, tadi murid tahun 5 dan 6, ya. Dan ini adalah dialog prestasi kehadiran ibu bapa lah, murid-murid sasaran. Oke. Dah. Nampaknya kita sampai ke penghujungnya Tuan. Terima kasih Daun Keladi. Ada hari jumpa lagi. Ya. Kalau kita ada masa sebenarnya saya suka untuk menunjukkan video-video pelaksanaan atau evidence ya Tuan. Sempat ke Tuan? Mungkin sikit kita boleh tunjukkan. Ibu, tolong dulu. Oke. Oke. Stop dulu. Stop sharing. Stop share dulu kan. Oh. Oke. Mana tadi? Oh, share. Kita pergi kepada ini kan. Ini. Oke. Oke. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, baik murid ini adalah murid yang saya sebutkan tadi, di mana murid yang kita apabila saya masuk ke kelas seni pada awal pembelajaran kan, inilah murid yang saya kata tadi ditunjuk oleh rakan-rakan dia yang tidak boleh membaca. Jadi kawan-kawan biasa tanya siapa yang belum boleh membaca sini, dia tidak mengaku, tapi kawan-kawan dia semua tunjuk arah dia. Jadi saya nampak bagaimana keadaannya lah, sehingga kan nampaknya inferiority kompleks, rendah rendah diri murid ini, ya, dan tidak berkeyakinan lah kita nampak sebab belum pandai membaca tadi itu dan disebut pula oleh rakan-rakan. Tapi murid ini telah berjaya membaca daripada tidak tahu membaca langsung, boleh membaca buku 8. Oke? Hebat, tahniah. Oke, murid ini sebenarnya bukan murid angkat saya, tetapi suka datang kepada guru besar. Ya, dia suka datang minta pengesahan boleh baca. Oke, saya teruskan yang lain. Satu lagi Tuan ya. Ini adalah pembimbingan guru bahasa Melayu dalam bilik darjah sewaktu jadual PDP. Ya. So ini adalah kumpulan murid yang terlibat. Ini adalah murid tahun 6. Nah, ini murid tahun 6 tadi. Ya, boleh membaca lancar. Oke.
Baik, ini program mentor-menti, rakan pembimbing. Yang ini adalah mentor, ini adalah mentinya. Sedang proses membimbing di pondok belajar pada waktu rehat. Oke, ini murid kita. Salah seorang murid yang bermula dengan buku satu. Ya, salah seorang murid yang bermula dengan buku satu. Oke, kita pergi lagi. Ini adalah murid-murid tahap 1, tahun 3. Nah, ini sebenarnya cikgu itu mengajar dengan kasih sayang Tuan, bukan kita tengok dia punya kayu. Yang itu dia nih habitnya suka pegang, kalau dia suruh baca dia akan tunjukkan ini dia tidak guna jari, dia gunakan apa tuh uh, batang yang dia pegang tuh. Ya bukan untuk apa nih mendenda murid ya, tapi untuk tunjuk ke arah buku itu sebenarnya. Nah, ini guru kita mengajar dengan kasih sayang tuh Tuan. Semasa waktu rehat ya di dalam bilik guru. Oke, jadi sekian saja ini sedikit evidence yang kita dapat kongsilah ya. Jadi di sinilah kita dapat menggambarkan bagaimana keberkesanan ya program ini terhadap murid-murid kita yang terlibat. Daripada yang langsung tak tahu membaca seperti murid yang kita nampak depan ini dan uh, sehingga boleh membaca dalam tempo itu ya. Dan murid ini sekarang adalah antara murid yang paling aktif. Kita nampak keyakinan diri dia Tuan. Jadi dia akan datang suka-suka hati kepada guru besar ini. Dia suka untuk tunjukkan dia punya keaktifan sekarang. Dulu dia terpaksa dibimbing keluar daripada bilik darjah untuk ke bilik khas. Sebab dia tidak mau bersama dengan kawan-kawan sebab malu. Ya, saya nampak begitulah keadaan dia pada ketika itu. Tapi selepas pelaksanaan program, dia punya keyakinan diri naik, peningkatan 100%. Sehingga dia aktif ya dalam pergaulan dan juga penglibatan aktiviti. Oke, ini salah satu lah yang kita nampak keberkesanannya itu. Saya rasa itu saja, Tuan. Barangkali apa nih mudah-mudahan dapat memberi sedikit gambaran tentang kami punya program ya, program Gempur Baca kepada teman perempuan. Mungkin sedikit perkongsian ya. Jadi itu saja, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. Okay, Terima terima kasih. kasih pada JB Alina. Tahniah sebab tidak ada keberhutangan dengan murid-murid lagi. Okay. Nampaknya penjelasan dan juga perkongsian sangat mantap. Kaedah keruyuk yang melibatkan semua pihak tadi memang berkesan lah. Terutamanya evidence yang kita nampak daripada video tadi kan, daripada murid yang tak tahu membaca langsung tapi sampai ke buku 8. Ya. Memang sangat-sangat berkesan. Yang kita nampak ni kaedah unsur maju ni memang akan memberikan impak yang sangat baiklah kepada murid. Dan yang saya suka sekali apabila ada cara apresiasi wang RM1 untuk mentor. Untuk mentor tu sebenarnya sangat baiklah sebab bila mentor diberikan ganjaran, dia akan memberikan komitmen yang cukup baiklah, cukup tinggi untuk membantu kawan dia kan. Jadi di situ juga antara keberkesanan yang saya nampak lah daripada program yang dijalankan. Tahniah tuan, puan GB dan juga warga SK Pekan Pekan apa tadi? SK Pekan Pekan Keningau, Keningau. Tuan. Pekan Keningau. Okay. Terima kasih tahniah banyak-banyak sebab telah menghasilkan ataupun membuat perkongsian yang sangat bermakna untuk kami yang mungkin sekolah-sekolah ataupun yang ada bersama kita hari ini dia nampak satu kaedah yang boleh membantu anak-anak murid di sekolah masing-masing yang masih lagi mempunyai masalah dalam segi membaca. Sebab kita tahu tak boleh membaca bukan setakat bahasa Melayu tetapi subjek lain juga akan mempengaruhi ketidakboleh bacaan mereka itu. Jadi akan beri kekesan kepada banyak subjek. Mungkin kita boleh buka satu soalan kepada uh, Puan GB Helena daripada Ya, chat kalau ada. ya silakan Tuan. Okay. Kita buka pada chat. Chat. Saya nampak link kehadiran je Tuan. Link kehadiran dah ada. Yang mana ada link Okey, ada soalan ke di sini? Macam saya tidak nampak ada soalan. tak ada persoalan. Semua mengucapkan tahniah lah atas kejayaan.
menarik saya nampak dengan data-data dan juga eviden yang diberikan tadi memang menunjukkan suatu impak yang berkesan lah terhadap keberkesanan program bergempur bantu baca. Ya. Dia, Kita sebenarnya ada mempunyai guru-guru yang hebat Tuan. Sebab ya itulah betul. disokong oleh PIBG dan juga ibu bapa itu sendiri. Jadi Ha, itu sebab dia punya pelaksanaan berjaya. yalah, betul. Perlukan kerjasama yang jitu daripada semua pihak. Ya. Betul. Hmm. Okay, okay. So dia sama juga dengan satu lagi konsep Iqra. Iqra juga berperingkat-peringkat. Dia itu kaedah Ansur Maju. Sebab tu bila kaedah Iqra dan juga kaedah yang kita laksanakan oleh SK Pekan Keningau ni, kita nampak kaedah yang sama memberikan impak yang sangat baik. Okay. Tak ada soalan ya? Okay, kalau tak ada soalan, sekali lagi link untuk kehadiran dah diberikan di chat. Jadi mana-mana yang belum isi kehadiran boleh ambil link di situ. Dan rasanya itu saja Puan GB untuk sesi perkongsian kita pada petang ini. Terima kasihnya banyak atas perkongsian yang sangat menarik. Yang saya pun dapat something untuk hari ini. Mungkin saya boleh kongsikan dengan guru-guru pemulihan dan juga guru bahasa Melayu saya di sekolah. Dan Terima semoga kasih Tuan. perkongsian pada petang ini akan memberikan manfaat yang baik untuk sekolah kita dan juga untuk anak murid kita. Jadi itu sahaja daripada saya, Syahri bin Osman sebagai moderator bagi program pada petang ini. Dan terima kasih pada Puan Jibi Alina dan juga warga SK Pekan Keningau yang telah memberikan komitmen yang sangat tinggi untuk menjayakan program Gempur Bantu Baca. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Tuan. Salam perkenalan. Semoga ada ruang dan peluang untuk bertemu walaupun di maya lagi masa akan datang. Terima kasih Tuan. Kalau kita akan bertemu nanti. Sebelum kita ambil gambar dulu mungkin. Okey, ambil gambar dulu eh. Ah, Boleh on kamera. John boleh buka kamera. Boleh on kamera eh. Sorry ya Tuan, saya punya muka ni macam melangui ke atas pula. Memang kamera saya di bawah, bukan di atas ni. Tak Jadi itu apa. sebab nampak wajah daripada batang hidung pula. Apa, tetap cantik. Amin Tuan, amin. Masih lagi cantik. Lagi berapa tahun lagi Puan Lina? Tak lama lagi Tuan. Ya, Sekejap lagi. kejap lagi. Sekejap lagi. Ah, Tak apa, khidmat masih lagi diperlukan. Okey, boleh kita ambil gambar eh? Okey, dah selesai. Okey, terima kasih ni. Okey, itu saja pada uh, program kita petang ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.